Bagaimanakah cara untuk sentiasa buat baik walaupun dilayan tidak baik? Allahu Akbar. Laju dah ni. Sebab 10 minit memang jadi laju. Okey. Kita buat baik pada dia, tapi dia tak balas baik pada kita. Allah sedang uji kita, lalu kita redha. Allah akan jadikan B, C, D, E, F, G, H sampai Z buat baik pada kita. Percayalah. Tapi kalau A buat baik pada kita, dia pula khianat pada kita pun dendam dengan dia, susah kita nak jumpa orang yang lain buat baik pada kita. Sebenarnya cerita apa pun, cerita kita. Bukan cerita dia. Balik-balik semua dah cerita kita. Bagaimana kita respons kepada ujian Allah. Sebab itu sabda Nabi sebut macam ni. Nabi kata, apabila seseorang itu diuji oleh Allah, diutus bersamanya malaikat. Lalu Allah berkata, sekiranya wahai malaikat yang Allah utus bersama ujian, sekiranya hamba itu redha dengan ujianku, aku juga redha padanya. Tapi sekiranya dia marah, maka aku juga memarahinya. Nampak tak? Faham tak? Subhanallah. Okey lagi live tu? Okey lagi. Subhanallah. Sebab itu cerita keliling sebenarnya cerita tentang kita. Bila kita balik masuk dalam kubur, kan cerita pasal kita je. Tapi kat dunia, kita banyak cerita pasal orang, cakap pasal orang. Tapi dalam kubur, semua pasal kita. Jadi apa yang berlaku lepas ni, cuba letak dalam mindset. Manusia, pesyarah, assignment, mak, ayah, harta, itu, ini, semua ada makhluk Allah. Untuk Allah nak tengok how to respond. Bagaimana kita respon. Subhanallah. Allahu Akbar. Okey. Walaupun dilayan tidak baik, jadi terus buat baik. Orang yang buat baik tak pernah rugi. Sebesar zarah pun Allah akan kira. Allah yang syakur, Allah yang maha menghargai. Yang menghargai kita yang sebenar-benarnya hanyalah Allah. Hanyalah Allah. Manusia macam mana pun dia berkorban. Seorang ibu melahirkan anak susah payah, anak tak akan mampu nak menghargai seorang ibu sebagaimana sepatutnya. Bahkan saya pun dah lupa dah macam mana saya sakit bersalin tu. Dah lupa dah. Tetapi Allah tidak pernah lupa kesakitan kita. Kalau Ustazah tanyakan, kamu masa sekolah rendah dulu pernah kena buli tak? Sedih tak kena buli? Sedih. Cuba cerita macam mana bentuk buli tu. Keadaan yang berlaku tu. Kadang kita tak ingat dah, tapi kita ingat kita kena buli. Kita tak ingat ada orang yang buli kita tu. Nama dia apa semua kan. Nak kata kita punya sedih, kita punya sakit, kita sendiri lupa. Tapi Allah tak pernah lupa. Allah simpan, dicatat, akan dibalas setimpal di akhirat kelak. Akan dibalas. Sebab itu Allah yang syakur, yang paling menghargai kita. Bukan suami, bukan anak, bukan bos, bukan pakwa, bukan makwa. Tapi manusia akan hilang radar dia. Daripada radar bila dia tak kenal Allah. Dia rasa manusia yang menghargai. Apakah cara atau tip yang terbaik untuk membantu muslim atau muslimah agar sentiasa mengamalkan solat 5 waktu setelah merasakan solat itu kosong? Kita bukan sahaja belajar solat dengan betul, tetapi belajar solat yang betul-betul. Senang jawab macam tu kan. Kita bukan makan dengan betul, makanlah betul-betul. Kita tidur bukan dengan betul, betul-betul lah tidur. Kalau nak tidur, tidur betul-betul, jangan main handset. Betul tak? Kalau nak tidur, tidur betul-betul, jangan sambil duduk atas sofa, pergi baring dalam bilik. Betul kan? Kalau nak tidur, tidur betul-betul, tutup lampu. Tarik selimut. Nikmat tak? Betul-betul. Ini ngantuk main tidur atas sofa, lepas tu sakit. Betul tak? Lepas tu kita menyesal. Menyesalnya aku tidur macam ni, sakit urat, bukan makin. Nak makan betul-betul ni sambil main handset, makan. Yang ni pun tak nikmat sangat, makan pun tak nikmat sangat. Ini binatang dua alam. Tak tahu mana satu ni. Sebab tu bila time makan, datang handset apa minit mati. Makan. Masya Allah. Nak main handset betul-betul. Jangan sambil jalan. Allahu Akbar. Sebab tu, memang sebenarnya kita diajar sesuatu fokus. Sebab itu solat tak boleh fikir apa semua, dilatih. Saya ada modul terapeutik solat. Terapeutik solat yang sempurna. Sebenarnya saya pun solat tak sempurna. Saya buat tu dan belajar sebab untuk diri sendiri. Cerita ringkas dulu, saya penunia rumah tangga. Kalau istilah modennya kaunselor, tapi saya penunia rumah tangga. Masa tu Jaki minta Ustazah buat satu modul kaunseling syar'i. Ustazah nak buat tajuk apa? Dia ada tim besar. Saya kata saya nak buat bagaimana solat menyelesaikan everything masalah. Okey, Ustazah nak buat macam mana? Macam mana nak sampaikan? Sebab kita ni faham solat gitu lah, solat gitu. Lepas tu Ustazah pun beli rujukan, lebih daripada 20 rujukan. Gabungkan sains, gabungkan dari sudut agama, dari sudut falsafah,
Fahaman tu, fahaman ni bukan fahaman kita lah. Daripada bacaan, kumpul semua, akhirnya menghasilkan modul tu. Kalau nak habis pun 2 hari kot. Start daripada wuduk, start daripada azan, bagaimana kehebatan azan, sejarah azan, dari sudut sainsnya, dari sudut Allah Akbar. Kamu pernah tengok tak azan dalam internet bersambung-sambung setiap saat di muka bumi Allah? Azan, perasan tak waktu selesa berubah? Lepas tu kita beralih daerah, beralih negeri, semua berubah. Yang mengubah susun jadual azan tu siapa? Adakah pembuat takwim? Pembuat takwim ni dia rujuk apa? Ilmu falak, pergerakan bulan, bintang, matahari semua tu. Sebab itu akhirnya bila mereka buat kajian daripada kampung ke kampung, negeri ke negeri, negara ke negara, akhirnya azan akan berkumandang setiap detik bersambung-sambung 24 hours tanpa henti. Wow, sangat hebat. Boleh tak kalau gereja nak buat jadual susun, lepas ni kau loceng, lepas tu sambung-sambung? Tak boleh. Sebab yang menyusun jadual azan adalah pemilik azan, pemilik alam, Allah yang Malik. Akhirnya yang kaji azan ni dia kata, ya Allah. Maksudnya setiap saat ada nama Allah diseru, setiap saat ada nama Nabi Muhammad disebutkan oleh muazzin bersambung-sambung tanpa gagal. Exactly, tanpa gagal. Masya Allah. Padahal masing-masing buat kerja masing-masing kan. Tapi tak sedar. Cuba cari dalam internet azan bersambung-sambung, saling sahut menyahut. Akan keluar video tu. Daripada ni sampai 24 jam mengelilingi dunia setiap hari. Jumpa balik subuh ni. Pusing. Allahu Akbar. Lepas tu bila kita kenal Allah, belajar, kita akan jatuh cinta dengan kebesaran Allah. Kita duk kagum kepada makhluk Allah je. Kagum dengan orang barat, kagum dengan kajian tu, wow, kagum dengan ni. Sebab kita tak belajar unlearning Islam, unlearning Al-Quran, unlearning hadis. Dan mereka memang tak mahu kita jatuh cinta kepada Islam. Sebab mereka tahu umat Islam akan jadi hebat, kuat bila mereka jatuh cinta pada Al-Quran. Jatuh cinta kepada Rasulullah. Kita sebenarnya tak cukup masa nak kaji Al-Quran. Tak cukup masa nak baca. Oh, meltingnya apa Allah sebut. Oh, ya Allah sedihnya, ya Allah baiknya Allah. Ya Allah cerita ni ada. Sama macam cerita aku. Tapi kita kurang sangat baca Al-Quran. Sebab itu Nabi sebut Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat kelak sebagai li ashabi. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, dia akan datang pada hari kiamat pemberi syafaat kepada yang ashabi, teman Al-Quran. Kita baca sekali-sekala, layak ke nak sebut teman Al-Quran? Kita teman handset. Datang baik kita handset, betul kan? Nak baca Al-Quran pun melalui handset. Kenapa kita tak boleh pegang Al-Quran yang betul-betul Al-Quran Mashaf? Mesti beza. Allahu Akbar. Nak cerita pasal solat bermula daripada azan sendiri. Dah berapa lama dah nak jelaskan, nak cerita. Pergi pula pada spektrum warna yang berlaku setiap kali azan berkumandang. Perasan tak subuh lain warna alam, zuhur warna alam lain, asar warna alam lain, maghrib warna alam lain. Waktu subuh, waktu ini warna biru spektrum warna. Dia pula resonan dengan warna spektrum badan kita. Dia untuk apa? Lepas tu masuk waktu zuhur, alam mengeluarkan warna kuning. Ini pakar kaji alam pula. Dia guna alat tertentu nak kenal pasti alam mengeluarkan warna apa, aura warna apa semua ni. Warna ni memang sebati dengan kita. Bayangkan kalau bilik ni semua merah, rasa apa? Panas. Bayangkan semua hitam, gelap. Bayangkan hijau, sejuk. Warna, betul tak? Sangat mempengaruhi. Allahu Akbar. Zuhur, spektrum warna kuning. Ia berkaitan dengan frekuensi keceriaan. Orang solat di awal waktu, dia ada sifat ceria yang sangat kuat. Ada masalah pun senyum. Dan dia ada berkaitan dengan sistem pencernaan. Kalau masuk asar, kreativiti. Warna orange pula. Sebab tu warna alam asar orange. Masuk maghrib, infrared. Merah. Kita nampak. Dan ini warna yang resonan dengan iblis. Syaitan. Warna merah. Sebab itu bila malam je banyak maksiat, banyak keburukan, banyak apa. Bila malam. Dan waktu yang paling cantik, tahu tak bila? Alam paling cantik, waktu tahajud. Tengah-tengah malam. Ketika itu spektrum warna yang keluar adalah ungu dan putih. Sebab tu bila kita tengok kat langit waktu malam, cerah. Alam gelap, tapi langit cerah, terang. Itu baru pasal azan. Pergi pula kepada wuduk. Allahu Akbar. Kajian sains tentang wuduk.
Simple thing je saya sebut. Anggota wuduk adalah anggota yang melibatkan buat maksiat. Betul tak? Mata, hidung, mulut, telinga, tangan dan kaki. Anggota wuduk adalah anggota yang buat maksiat. 5 kali sehari kita ambil wuduk, kan Nabi sebut akan gugur dosa daripada setiap jari jemari kamu. Kecuali dosa besar, dosa kecil gugur semua. Dan perasan atau tidak, penyakit berjangkit juga anggota wuduk. Mata, hidung, mulut, telinga, kaki, tangan. Sebab itu umat Islam sepatutnya umat yang paling sihat, paling cergas, paling bijak. 5 kali sehari Allah membersihkan kita zahir dan batin. Allah menyihatkan kita 5 kali sehari zahir dan batin. Itu belum baca alat yang dikesan sebelum wuduk, selepas wuduk. Dari segi negatif positif, dia jadi dah habis. Okey, dia jadi ni. Dia jadi apa? Ganggu lagi. Dia jadi stable. Sebelum ambil wuduk, negatif banyak. Negatif ni datang daripada maksiat, mata tengok jadi ni. Ambil wuduk, negatif positif jadi stable. Itu baru masuk wuduk. Wuduk panjang cerita. Pergi satu-satu tangan. Lepas tu dari sudut adab wuduk, macam mana nak dapat wuduk yang khusyuk. Pergi kepada pergerakan solat. Berdiri, apa semua. Saya ikut kursus Profesor Dr. Fatimah Abu Bakar Institute yang menghasilkan kajian di Universiti Malaya. Dia keluarkan 2 buku. Bagaimana penghujungnya mereka buat kajian. Ni orang sains semua buat ni. Ketika solat, apa berlaku pada otak, pada komposisi badan. Kebetulan mungkin sebab saya minat ilmu tu. Jadi kita gabungkan dari sudut sains, dari sudut falsafah, dari sudut Islamnya, dari sudut akidahnya. Nampak tak? Saya sebab itu bila orang tanya pasal solat, jawapannya adalah tolong belajar solat betul-betul. Baru jatuh cinta pada solat dan rasa solat tu. Ramai orang solat tanpa rasa, tak jatuh cinta pada solat. Okey, dah ada ready kat belakang ke? Kembali, pada duduk semua. Okey.